إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Terima kasih kepada ayahanda kita, ikhwatul iman, kepada Tuan Imam, kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita berada dalam majlis ta'lim, majlis ilmu. Alhamdulillah. Ikhwan, mari kita mulakan majlis ilmu ini dengan suatu hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini pendek, antum pun telah mengapai sebahagian daripada matan hadis ini, mudah faham, tetapi ramai orang tidak faham. Tapi dia sangat mudah faham. Kenapa mudah faham? Sebab bahasa Quran, bahasa hadis, dia adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia wahyu. Jadi wahyu ni tidak ada yang susah. Quran kata ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah tak jadikan ruang-ruang kesempitan, kesukaran, kesusahan dalam agama dia. Sama ada nak faham syariat itu susah, ataupun nak melihat pada syariat itu susah, ataupun untuk melaksanakan syariat itu susah, maka itu tidak pernah ada. Yang adanya ialah kesemuanya adalah mudah, sangat mudah. Dan Nabi pernah menyatakan yassiru wala tunaffiru, permudahkan, jangan menyukarkan orang sampai dia keluar daripada sunnah ini. Jadi sebenarnya dia mudah faham. Yang masalahnya ialah apabila kita tak mau faham. Hadis apa yang saya maksudkan itu, ikhwan? Itu hadis yang begitu pendek. Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Hadis Imam Bukhari. Apa maksud dia? Nabi kata kullu ummati, kata kesemua daripada umat aku ini, kesemua daripada umat aku ini yadkhulunal jannata, kesemuanya ada peluang dan ruang untuk masuk ke dalam syurga Allah. Semua daripada umat Muhammad yang tidak rosak la ilaha illallah, yang tidak rosak tauhidnya,
yang tidak rosak akidahnya, walaupun dia buat dosa besar, dia mungkin mendapat ampun daripada Allah, maka dia berpeluang masuk ke dalam syurga Allah. Imma ikhwan, orang itu tidak diazab langsung. Kenapa? Kerana Allah menerima seluruh amal-amal dia. Ketika ditimbang di hari akhirat, saqulat mawazinuhu, berat timbangan kebaikan dia, maka fahuwa fi 'aishatin radiyah, dia mendapat suatu kehidupan yang sangat menyukakan, sangat menyenangkan. Kenapa? Dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan Allah menerima. Maka bila dia mati, kaum muslimin salat jenazah, melafazkan kalimah-kalimah yang hebat, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal baradi. Itu lafaz-lafaz yang sangat dahsyat. Ampunkan dosa si mati, rahmatilah si mati, berilah kemaafan kepada si mati, basuhlah dosa dia sampai bersih seperti kain yang putih, basuhlah dengan air biasa, air salji. Maka apabila Allah terima ini semua, maka Muslim yang mati itu tidak akan diazab oleh Allah, maka dia masuk syurga. Ataupun yang kedua, dia diazab kerana bila ditimbang-timbang khaffat mawazinu, ringan kebaikan dia, fa ummuhu hawiyah, dia pun dimasukkan ke dalam hawiyah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, fa ummuhu hawiyah, dia pun dimasukkan ke dalam hawiyah. Tetapi akan datang pula di hari akhirat syafaah Nabi kepada ahlul kabair min ummatahu, syafaat Nabi sendiri kepada umat dia yang melakukan dosa besar tetapi mereka tidak syirik pada Allah. Mereka masuk ke neraka kerana dosa zina mungkin, dosa minum arak mungkin, dosa-dosa bid'ah ini mungkin. Maka Allah biarkan dia itu seketika dalam neraka. Dan Allah berfirman kepada para malaikat dalam hadis Imamul Bukhari, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah, keluarkan daripada neraka seluruh yang menyebut la ilaha illallah. Maka orang itu dikeluarkan. Maka sekiranya dia umat Nabi Muhammad yang tidak syirik kepada Allah, kullu ummati yadkhulunal jannah, akan masuk syurga, illa man aba, kecuali yang tak mau masuk, yang enggan. Yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Maka baginda bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mudah faham. Nabi kata yang tak mau masuk syurga itu begini,
Man ata'ani, sesiapa yang mentaati aku, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Wa man asani, sesiapa yang derhaka aku, faqad aba, dialah orang yang tidak mahu masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Pendek, mudah, ringkas, ada bimbingan, ada petunjuk, ada kehidupan. Subhanallah. Sehingga kan kita baca hadis-hadis seumpama ini, dia seperti mana waktu malam yang gelap tetapi dipenuhi dengan sinar-sinar cahaya. Apabila sesuatu itu disebut dari Rasulullah, tiba-tiba ada orang enggan mengambilnya, maka dialah orang yang enggan ke syurga. Karena itu ikhwatul iman, hadis ini adalah jalan kehidupan. Dan hadis ini adalah hadis yang menyeluruh, bukan dalam satu bab sahaja, bukan dalam bab salat sahaja, tapi dalam bab kehidupan, dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam semua bab. Tengok sebagai contoh kisah yang selalu kita dengar, tapi tengok mengambil daripada Nabi, itu dalam bab akhlak. Abu Bakar As-Siddiq, datang satu orang muda mengadu pada Abu Bakar dan dibawa ke hadapan Abu Bakar kerana dia ini telah melakukan kesalahan yang dia layak ditakzir. Maka bila melihat kepada apa yang dia patut kena, maka Abu Bakar kata, kamu patut dihukum, pergi. Maka si pemuda ini berkata pada Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, tolong aku salah, tolong aku, berilah keringanan pada aku, bantulah aku, kamu ini Amirul Mukminin. Hanya kesalahan yang lain daripada itu yang bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin untuk menghukum dan memberi keinsafan. Tolonglah aku Abu Bakar, tolonglah aku takut ni. Bakar kata, pergi, kau patut diinsafkan dengan hukum. Dan budak muda ini pun berpusing nak meninggalkan, mungkin bahasa sekarang ni pejabat Abu Bakar lah, office dia. Melangkah itu, Abu Bakar kata, ta'al ya fatah, kemari kamu wahai orang muda, aku bantu kamu. Orang muda ini kata, tadi kamu suruh aku pergi. Kata Abu Bakar, ketika kamu pergi itu ada dua perkara yang tersimpan dalam kepala aku. Satu, Rasulullah menyebut, tengok, dia kait dengan Rasulullah, dia ambil daripada Rasulullah, tentang Allah akan membantu hambanya selagi mana hamba itu membantu saudaranya. Allah akan bantu hambanya selagi mana hamba itu membantu sama-sama saudara. Dan Allah akan tutup aib hambanya selama mana hamba itu menutup aib saudaranya. Dan yang kedua, aku teringat, apakah nasib aku di hadapan Allah kalau aku datang kepada Allah seperti mana kamu datang kepada aku, mengadu nasib. Kamu mengadu nasib dan aku tidak tolong. Bagaimana kalau aku mengadu nasib aku di hadapan Allah di hari akhirat dan Allah tidak tolong aku? Maka aku tolong kamu wahai orang muda, semoga Allah menolong aku dunia dan akhirat. Subhanallah. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut langkah-langkah itu seperti aku, Nabi kata, mesti dia sampai ke syurga. Nabi tak kata man ata'ani insyaallah dakhalal jannah. Kalau guna kalimah tu nampak macam, tapi suatu taukid, suatu kalimah yang merangsangkan, man ata'ani dakhalal jannah, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada perasaan gundah gulana. Mentaati utusan Allah ini membawa insan sampai ke syurga Allah. Karena itu kita memerlukan kekuatan yang kedua, kekuatan ikut Rasulullah. Kita memerlukan kekuatan ikhlas.
Karena ikhwan, kalau orang itu tidak ikhlas, dia akan rebah di tengah jalan. Antu bayang bagaimana sahabat Nabi, mereka boleh kuat. Bagaimana mereka boleh kuat? Mereka seorang mereka kuat, mereka 10 mereka kuat, mereka 100 mereka kuat. Kenapa? Dibantu dengan kekuatan keikhlasan. Dan ikhlas itu kuat, ikhwan. Jadi kerana itu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ini beberapa pelajaran. Di antaranya kita melihat dalam surah Nur ayat 63. Surah Nur ayat 63. Allah menyebut tentang falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Allah kata falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, orang yang suka yukhalifuna an amrihi, yang suka bertentangan kerja buat dia dengan kerja buat Rasulullah. Orang ini beri warning pada dia. Tengok, beri warning pada dia. Sama ada warning dalam bentuk kita terus direct nasihat dia, ataupun warning dalam bentuk kita biarkan dia, jangan ikut dia, jangan turut dia, biarkan dia menjadi orangnya asing. Tetapi dengan berhati-hati, hazar bermakna berhati-hati, sangat kita berhati-hati. Kepada siapa? Orang yang yukhalifu an amrihi, orang yang suka bertentangan kerja buat dia dengan Rasulullah. Allah warningkan. Allah kata antusibahum fitnatun, kalau kerja buat kamu selalu tak sama dengan Rasulullah, kamu akan ditimpa musibah. Kamu akan ditimpa musibah. Kamu akan ditimpa musibah apa? Musibah fitnah. Kita tahulah musibah ni perkataan Arab bermakna asaba, sesuatu yang menimpa kita itu sesuatu yang sangat tidak elok. Akan kami timpakan kepada kamu, orang-orang yang suka bertentangan dengan Rasulullah ini, suatu musibah, suatu benda yang sangat tidak elok. Apa dia? Fitnah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, fitnah, bencana. Bencana. Kata Imam Bukhari baik, Imam Syafi'i baik, fitnah di sini apa dia? Orang yang suka bertentangan dengan Nabi Muhammad, kepada dia boleh ditegakkan hukuman had. Hukuman had. Boleh dipukul belakang dia, boleh ditangkap dan boleh dipenjarakan dia. Allahu Akbar. Kata Abu Hanifah Nu'man, boleh dihabas dia, kita penjarakan dia sehinggalah dia bertaubat kepada Allah dan ikut Rasulullah. Ini nama dia fitnah di dunia. Kami timpakan fitnah di dunia, hukuman had, hukuman hudud kepada orang yang tidak mau mengikut Rasulullah. Mungkin sahabat boleh masuk depan sikit, sahabat di belakang depan nak masuk.
Mungkin sahabat boleh ke depan sikit. Subhanallah, ikhwatul iman. Dikenakan kepada orang yang tidak mau mengikut Rasulullah itu fitnah di dunia, iaitu dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud itu boleh dikenakan. Allahu Akbar. Dan mungkin agak keterlaluan aku kalau saya bercakap, para ulama menyebut, bahkan orang yang sampai peringkat kita sebut tentang sunnah Nabi, dia berpaling total. Berpaling total. Apa sunnah-sunnah? Kelantan kata, gapo sunnah-sunnah? Yang duk ada pun tak say nak buat sunnah pula. Yang duk ada ni pun tak boleh nak buat dah. Gapo kecik sunnah? Pergi kamu. Kata para ulama, orang ini boleh dikenakan hukuman darbu bisaif. Kita boleh hukum dia dengan pedang. Boleh hukum dia dengan pedang. Subhanallah. Jadi jangan main-main. Dan kata Allah Ta'ala, dan dia akan kena lagi au yusibahu ma'azabun alim. Dia nanti kena di hari akhirat azabnya pedih. Pasal itu ikhwan, ada kisah yang menarik berkenaan dengan ayat ini, 63 surah An-Nur ini, iaitu seorang yang datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah dengan memakai ihram. Dia pakai ihram. Mungkin dia nak ihram haji, atau mungkin dia nak ihram umrah kot, tetapi dia nak berniat ihram. Kita tahu, bagi orang yang pernah sampai ke Madinah, kawasan Bir Ali itu, Zulhulaifah itu adalah tempat miqat. Bagi orang Madinah nak keluar daripada Madinah nak menuju ke Mekah, mereka akan miqat di situ. Orang masjid begitu besar, tempat mandi pun luas. Tiba-tiba orang ini dia tidak ke situ. Dia terus masuk Masjid Nabawi dengan pakai kain ihram itu. Dia nak berniat ihram depan kubur Nabi. Kita tahu kubur Nabi itu asal rumah Nabi, bilik Nabi dengan Aisyah. Tapi Nabi sendiri kalau nak berniat ihram, Nabi akan keluar daripada rumah dia, Nabi akan tinggalkan masjid dia, pergi ke Bir Ali tu. Mungkin perjalanan dalam 20 minit atau setengah jam. Jalan sampai dekat situ, maka Nabi kata, niatlah di sini. Sebutlah nawaitu hajjan atau umratan. Di sinilah kita melafazkan niat kita. Kita kata, ya Allah, aku datang untuk haji, ya Allah, aku datang untuk umrah. Maka bertalbiyahlah. Nabi sendiri keluar daripada rumah dia, pergi ke situ. Baru Nabi pergi ke Mekah. Tapi si fulan ini, dia datang ke rumah Nabi nak niat ihram. Bukan masalah batal ataupun tak sah ataupun tidak. Masalahnya dia, kenapa dia pergi ke tempat yang Nabi sendiri tidak berniat. Kalau kita duduk di hotel Madinah sekalipun, kita kata mandi dah dalam hotel, pakai dah kain kita tu di badan dan di pinggang kita, kita terus sembahyang sunat 2 rakaat, dan kita kata, ya Allah, aku pakai kain ihram ini dan aku berniat ihram. Maka jadilah kita seorang yang berihram. Dapat larang itu, datanglah. Tak boleh potong kuku, tak boleh gugurkan bulu-bulu di badan, tak boleh berwangi-wangian. Orang lelaki tidak boleh menutup kepala, tak boleh pakai sesuatu kasut yang menutup seluruh kaki. Jadilah dia seorang muhrim, seorang yang dalam ihram. Tetapi kalau orang itu niat di hotel, sedangkan dia meninggalkan kawasan miqat yang agama tentukan, niat dia sah, jadilah. Tetapi dia dikatakan orang yang melakukan bid'ah di dalam miqat, sebab Nabi menentukan border itu. Orang ini pula, dia fikir apa? Dia fikir dalam kepala dia, kubur Nabi mesti ada berkat. Itu yang dia datang. Dengan dia terlupa, Nabi sendiri meninggalkan rumah Nabi.
Kalau Nabi tinggal tempat itu, tiba-tiba kita datang ke tempat itu, tak betul lah. Kita kena datang ke tempat yang Nabi datang, iaitu Bir Ali. Maka dia pun datang di depan kubur Nabi, dia nak niat. Tiba-tiba perbuatan dia itu dilihat oleh Imam Malik. Imam Malik tanya ke dia, apa ni? Dia kata niat ihram. Imam Malik kata kepada dia, betapa besarnya fitnah engkau bawa ini. Betapa besarnya fitnah engkau bawa ini. Dia kata pada Imam Malik mazhab Maliki, dia kata fitnah apa? Bukannya aku buat benda salah, aku hanya mencari berkat di kubur Nabi, takkan salah. Apa fitnah yang aku lakukan?